Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Tajuk perbincangan kita hari ini ialah ajaran Al-Yazidiyah. Ajaran ini lebih bersifat satu agama baru, bukan satu firqah. Dia lebih berbentuk satu agama yang direka. Memang sesat nak, sebabnya pada kita Islam tadi betul, lain pada Islam ditolak oleh Allah Ta'ala. Inna din indallahil Islam. Bila menyeleweng daripada Islam ataupun satu ajaran baru, nama apa sekalipun bercanggah dengan Islam, mesti ditolak. Berkenaan Al-Yazidiyah ini, terdapat kekhilafan di kalangan ulama dari segi punca kepada nama ajaran ini. Ada yang berpendapat mereka ialah pengikut pada Yazid bin Muawiyah yang mempersucikan Yazid. Yazid Muawiyah bin Muawiyah ialah khalifah Amawiyah yang kedua. Di zaman dia dibunuhnya dengan zalim akan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi SAW. Peristiwa yang dikutuk oleh seluruh umat Islam, sama ada Sunni, bukan sahaja Syiah, Khawarij, semua kutuk peristiwa ini. Ada kalangan mengatakan ini kerana dia puja Yazid. Ada menyatakan mereka ialah pengikut Yazid bin Unaisah Al-Khariji yang pada mulanya menganut ajaran Khawarij. Ini yang menasabah, kemudian mencipta ajarannya sendiri. Ia berpendapat mereka ialah pengikut, ada yang berpendapat mereka ialah pengikut Yazid bin Unaizah, ada yang berpendapat dia ambil perkataan Yazid, nama kepada satu daerah di Parsi, di Iran. Yazd, daerah di Iran, nama Yazd, asal dia di situ, di Parsi. Ada yang berpendapat ia diambil dari perkataan Yazd bermakna raja atau Tuhan dalam beberapa pendapat yang lain. Mereka menganut suatu ajaran sesat yang diambil daripada beberapa ajaran Islam. Islam diambil juga, yang dicampur dengan ajaran agama Majusi, Yahudi, Kristian dan lain-lain. Di antara ajarannya, yang pertama mengucap dua kalimah syahadah. Lafaznya ialah asyhadu wahidallah Sultan Yazid Habibullah. Syahadah dia memang sesatlah. Yang kedua, berpuasa. Menurut ajaran mereka ada dua jenis puasa. Satu, puasa untuk orang-orang yang tertentu, iaitu 80 hari. Lama 80 hari puasa. Kuat pada kita lagi. Dibahagi pada dua peringkat. Di peringkat pertama bermula daripada 20 hari bulan Oktober, pakai bulan awal putih. Dan peringkat kedua bermula daripada 20 hari bulan Mei. Artinya 40 hari lah.
Yang kedua, puasa untuk orang awam, orang biasa, iaitu 3 hari dalam setahun, iaitu 3 hari minggu pertama daripada bulan Oktober, hari Selasa, Rabu dan Khamis. Itu ajaran puasa dia. Kemudian semayang, iaitu menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Semayang nisfu Sa'ban, malam lain doa. Bersemayang dengan 5 semayang, bermula dari maghrib sehingga subuh, yang dinamakan sembahyang Lailatul Qadar, yang menepati sembahyang setahun. Kemudian di sebelah paginya mereka berhadap kepada matahari ketika naiknya, semua matahari belok. Dan di sebelah petang berhadap kepada matahari ketika jatuhnya, sambil membaca amin 3 kali. Dan membaca tabarakallah wa din ahsanul khaliqin. Bacaan dia tu. Ini sesak belakang ni. Kemudian tersungkur ke bumi, mencium bumi dan melomorkan muka dengan tanah. Ada juga kalangan mereka yang memastikan sembahyang itu dengan membaca Fatihah dan ayat kursi. Beradong. Fatihah, ayat kursi dia baca. Dan cukuplah dengan sembahyang itu saja dalam setahun. Lepas tu dah sembahyang. Pengikut dia ni ramai daerah. Masih ada daerah. Jumlah yang besar juga. Ada satu daerah pengikut Yazidiyah. Masih ada sekarang. Negeri lain tak ada dengar lah kita. Yang keempat, menunaikan zakat. Mereka mengambil 10% pada permulaan. Kemudian hendaklah diberi sekadar mampu. Lepas tu ikut suka. Yang pertama 10%. Lepas tu ikut suka. Ikut mampu. Bukan mampu, ikut suka. Yang kelima, menunaikan haji. Mereka menamakannya dengan Hari Raya Taubat dan Keampunan, iaitu pada 10 hari bulan Zulhijjah, yang menepati 33 sehingga 30 Julai. Yang menepati 23 sehingga 30 Julai, pakai bulan sendiri. Iaitu mereka berada di Bukit Hakari, yang ada mata air di sisinya yang mereka namakan air Zam-Zam. Ini di Iraq tempat ni. Kemudian menziarahi kubur Syekh Adi, ni pemimpin dia, yang dianggap oleh mereka sebagai Kaabah. Hari raya menurut Al-Yazidiyah, mereka mempunyai hari-hari raya yang banyak. Acak kali raya ni, raya dia. Satu, hari raya permulaan tahun, iaitu hari raya itu mestilah bermula pada hari Rabu awal tahun. Untuk menyambutnya mestilah menyembelih korban menurut qada masing-masing, dan masuk pada malam Rabu dan diambil berkat pada fajar hari raya. Hari ini dianggap hari ditabarkan Yazid sebagai raja pada tahun 60 Hijrah. Dia kait dengan Yazid. Oleh kerana hari raya ini berbetulan dengan hari dilahirkan Nabi Isa AS, maka ajaran ini dianggap terpengaruh dengan unsur-unsur agama Kristian. Ada juga orang berpendapat bahawa hari raya ini bertepatan dengan hari dilahirkan matahari menurut pendapat orang-orang Babylon. Babylon ni ialah negara semasa Nabi Ibrahim AS, negara sesat, Raja Namrud. Di hari raya ini, anak-anak perempuan dan pemudi-pemudi perempuan muda mengumpulkan bunga-bunga dari berbagai-bagai jenis yang diikat dan disimpan selama 3 hari. Adapun orang-orang perempuan mereka meletakkan makanan di atas kubur untuk dimakan oleh orang-orang yang lalu di kalangan fakir dan miskin. Kalau daging haram, makanan pun haram juga. Orang pergi Mesir, orang lapar dia makan lah. Pada malam hari raya pula, perempuan-perempuan muda memakai pakaian yang baru dan mereka membanyakkan berjudi, bahasa Cina pula ni. Cina bukan Islam. Pada malam itu, dalam rumah-rumah dan di anjur-anjur rumah, dengan bertaruhkan telur yang dihias
dan duit. Taruh telur dengan duit. Banyak telur. Yang kedua, hari raya Murabbu'aniyah nama dia. Iaitu bermula pada 15 hari bulan Mi sehingga 20 hari bulan, di mana ahli-ahli agama mereka berjalan kaki ke kubur ketua agama mereka untuk berpuasa selama 3 hari. Kemudian mereka menyambung puasa di rumah supaya cukup 40 hari. Tak kali puasa ni. Yang ketiga, hari raya Korban, iaitu pada 10 hari bulan Zulhijjah, sama dengan kita. Ini keliru ni. Iaitu sama dengan hari raya Adha di sisi umat Islam. Mereka mewajibkan menyembelih korban kerana Nabi Ismail AS ditebuh dengan kibas ketika Ibrahim AS hendak mengorbankannya. Sebelum hari raya Korban, hendaklah menziarahi kubur ketua agama mereka dengan berdoa di sisinya supaya Allah menerima ibadat haji mereka. Yang keempat, hari raya Jamaiyah. Acak hari raya ni. Hari raya yang paling penting menurut agama mereka. Hari yang dianggap terpancung akidah agama mereka. Tidak dibenarkan pada hari ini menghampiri perempuan. Tetapi membenarkan kalau melarikan dengan pemeliharaan daripada ketua agama mereka. Awak lari dah apa? Banyak orang nak ikut. Tausiah agama membenarkan. Hari raya ini bermula pada hari 23 hari bulan Julai sehingga habis bulan. Dalam masa itu juga mereka menziarahi tempat-tempat suci agama mereka dan melakukan milih tari menari, kemudian ditutup dengan menyembelih lembu jantan. Dan mandi sehingga air yang mereka dengan air yang mereka namakan air Zam-Zam. Pelik ajaran ni. Yang kelima, hari raya Balandah. Berlaku pada 20 hari bulan Oktober. Mereka menamakannya hari dilahirkan Syekh Adi yang menjadi ketua agama mereka. Hari raya ini disambut dengan menyalakan api di rumah-rumah pada waktu petang oleh tiap-tiap ahli keluarga. Yang keenam, hari raya Yazid. Berlaku pada tahun 24 Hijrah, iaitu dengan mereka berpuasa 3 hari, hari Selasa, Rabu dan Khamis pada bulan Oktober. Yang ketujuh, hari raya Ajwah, macam nama Pokemon. Ajwah, iaitu berlaku pada 7 bulan November, dengan menyediakan roti yang besar. Diletakkan di dalamnya satu biji jenis biji-bijian. Dibahagikan kepada kaum keluarga. Sesiapa yang bernasib menerima bijian di dalamnya, maka dialah yang bertuah. Macam cabutan bertuah ni. Yang ke-8, hari raya Khadir Al-Hiyas. Berlaku pada hari Khamis bulan Disember, bertepatan pertengahan bulan Sya'ban, di mana di kalangan mereka ada orang-orang yang mendahulukannya dengan berpuasa 3 hari atau 1 hari. Ahli-ahli agama mereka mengunjungi kubur ketua agama dengan menyembah dan bersemayam. Ajaran ini juga mengharamkan benda di antaranya babi. Babi diharamkan. Tetapi mereka mengharamkan juga benda-benda yang dihalalkan, seperti daging yang jantan, kerana rupanya seperti merok. Ikan, kerana jasanya menyelamatkan Nabi Nuh AS. Ikan dia makan kita. Dia makan ikan haram. Kacang-kacang lendir, kerana asalnya daripada anjing, kata dia. Kijang, tak boleh makan kijang. Kita kijang. Kerana matanya seperti mata ketua agamanya. Di samping mereka mengharamkan beberapa perbuatan.
Di antaranya haram meludah ke atas bumi. Tak boleh ludah atas tanah. Mengharamkan masuk dalam masjid orang Islam. Sudah balik ya. Masjid orang Islam dia masuk. Haram. Mereka menganggap arak adalah suatu nikmat daripada Tuhan. Arak tak apa pula. Ni. Pelik ni. Mestilah menghormatinya secara memegangnya dengan kedua-dua belah tangan. Nak minum arak. Hormatkan arak tu. Mereka juga mempersucikan kubur ketua-ketua agama mereka yang dianggap wali. Untuk menziarahinya ditentukan beberapa adab yang mesti dipelihara, iaitu menanggalkan kasut, bernazar pada kubur, berbai'ah, ada bai'ah pula ni, dan menyatakan kesetiaan kepadanya. Mereka mengaku mengesahkan Allah. Mereka juga menyekutukan Allah dengan membesarkan nama-nama yang lain daripada nama-nama Allah, iaitu nama-nama pemimpin-pemimpin agama mereka. Mengadakan hukum-hukum yang lain daripada hukum Allah. Tidak mengingkarkan iblis dan syaitan dengan setegah-tegahnya. Iblisnya bukan jahat tu. Pelik ni. Menurut kata mereka, kalaulah Allah melantik ketua-ketua malaikat, maka Tawusul Malik dibiarkan kepadanya menjaga urusan membalas orang yang derhaka. Menurut mereka, Tawusul Malik itu ialah nama pada syaitan. Pelik, syaitan jadi ketua pula. Kalaulah kekuatannya tidak menandingi kekuatan Allah, kekuasaannya dan kebesaran tidaklah dia engkar untuk sujud pada Nabi Adam AS. Menandakan dia kuat pada macam Allah jugalah. Sebab dia berani tak sujud ke Adam. Tuhan suruh dia lawan Tuhan. Dan dia tidak takut pada Tuhan yang menjaga kebaikan dan tidak merasa gerun kepadanya. Ini hebatnya iblis ni, kata dia. Kitab-kitab suci mereka ada, kitab suci dia. Yang pertama, Al-Quranul Karim dianggap kitab suci. Mereka mengambil mana-mana ayat dalam surah yang mereka sukai dan membuang mana-mana yang mereka tidak setuju, dan menganggapnya sengaja ditambah-tambah oleh orang-orang Islam. Ini kafir katakan ni. Kalau tak dia pun kafir dah. Yang kedua, kitab Rash. Terkandung di dalamnya berkenaan kejadian langit, bumi, laut-lautan, bukit buka, pokok, para malaikat, arah Adam dan Hawa. Yang ketiga, kitab Jalwah. Menurut kepercayaan mereka, kitab ini berada di sisi Tawus, kepala syaitan tadi, sebelum daripada diciptakan segala makhluk. Belum ada makhluk, ada dah Tawus ni. Dah Tawus bukan makhluk juga. Ni. Sedangkan menurut ahli sejarah, bahawa yang menulis kitab ini ialah seorang pemimpin agama mereka bernama Syamsuddin Hasan. Penulis kitab ini. Nama Molek Syamsuddin Hasan. PKP. Tetapi pengikut menganggap bahawa kitab ini juga daripada Tuhan. Terkandung di dalamnya pesanan Tuhan kepada hamba-Nya dan pesanan supaya mengikut Al-Quran dan agama-agama langit yang menepati sunnatullah. Kedua kitab yang tersebut telah disebarkan pada tahun 1895 dalam bahasa Inggeris. Ini orang putih kerja lain ni nak sebarkan orang Islam. Sesatkan terjemah bahasa Inggeris, nak sesatkan orang Islam. Kemudiannya dengan bahasa Arab pada tahun 1909. Kemudian dengan bahasa Kurdi pada tahun 1911. Jelas sekali bahawa kitab-kitab itu adalah ciptaan manusia, bukannya daripada Allah. Dan ternyata dengan sejelas-jelasnya akidah Yazidiyah bukan Islam, tetapi mencampur adukkan ajaran Islam, Kristian, Majusi dan lain-lain. Ketua-ketua agama Yazidiyah, ada ketua agama dia. Di antara pemimpin-pemimpin agama Yazid yang terkandung, yang disanjung dan menjadi rojokan kepada mereka ialah yang pertama, Syekh Adi bin Musafir. Syekh lah sebab Arab, tapi Arab kafir. Syekh Adi bin Musafir lahir pada tahun 1073 Masihi. Dia membawa tarikat yang bernama Tariqah Adawiyah.
Dia tarekat pula ni. Pengikutnya mendakwa dia tidak mati tetapi dia angkat ke langit. Yang kedua, Syekh Abdul Barakat. Namanya Sakhar bin Musafir, anak saudara pada Syekh Hadi. Menurut pengikutnya dia dipilih dengan wasiat Syekh Hadi. Yang ketiga, Syekh Hadi bin Abdul Barakat yang bergelar Abul Mafakhir Al-Qudri. Yang keempat, Syekh Syamsuddin Abdul Hasan yang bergelar Tajul Arifin. Setengah daripada mereka menamakannya dengan Al-Hasan Al-Basri. Jadi keliru Hasan Basri, ulama tabi'in. Dia kata Hasan Basri, ini bukan, bohong. Menurut pengikutnya, dia beruzlah selama 6 tahun. Kemudiannya keluar memberkata Al-Ajwah daripada Tuhan. Seterusnya dia dibunuh oleh Raja Badruddin Lu'lu', pemerintah Mosul pada tahun 1944 Hijrah. Raja Islam, Raja Badruddin Lu'lu' yang mengatur Mosul, tangkap dan bunuh pemimpin agama ni. Yang kedua, Syekh Syarfuddin Muhammad bin Syekh Abdul Hasan. Dia mengganti bapanya yang telah dibunuh, tetapi pada tahun 655 Hijriah dia telah dibunuh oleh Sultan Izzuddin Al-Saljuqi, Turki ni. Sultan Turki bunuh dia. Yang keenam, Syekh Zainuddin Yusuf bin Syarfuddin Muhammad. Dia melarikan diri ke Mesir dan meninggal di sana pada tahun 725 Hijriah. Ini cerita tentang agama Yazidiyah. Wallahu a'lam. Ni tak ada tempat kita. Agama ni. Di Iraq ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Seterusnya kita bincang tentang ajaran Al-Babiyah. Muka surat 171. Al-Babiyah, satu ajaran sesat yang dibawa oleh seorang yang bernama Mirza Ali Muhammad Ash-Shirazi, yang menggelarkan dirinya dengan Al-Bab, yang berarti pintu. Kerana katanya seseorang yang ingin sampai kepada Allah mestilah melalui jalan kerasulan, kenabian dan wali. Oleh kerana untuk mencapainya sangat susah, mestilah melalui pintunya. Maka sayalah pintunya, kata dia. Perkataan pintu dalam bahasa Arab ialah Al-Bab. Lalu dia menukarkan namanya kepada Al-Bab. Daripada perkataan inilah maka ajarannya dinamakan Al-Babiyah. Dia lahir, yakni Mirza Ali Muhammad Shirazi, yang mencipta ajaran ini lahir pada tahun 1252 Hijrah. Bersamaan tahun 1820 Masihi. Kemudian dia mempelajari ajaran Al-Batiniyah yang sesat daripada Said Kazim Ar-Rishti, yang menjadi murid kepada pemimpin Batiniyah Ahmad Al-Ahsa'i. Al-Batiniyah kita sudah belajar dulu. Kemudiannya ajaran ini mendapat sokongan orang Yahudi di Shiraz, Iran. Shiraz yang satu daerah di Iran. Di situ ramai orang Yahudi. Disebut dalam hadis,
bila zahirnya Dajjal, 70,000 Yahudi Syiral akan mendukung Dajjal ini. Ini berlaku di akhir zaman. Dan memang orang Yahudi berkumpul di situ sampai hari ini. Mereka diberi hak menjadi rakyat. Itu hak mereka lah. Secara senyap-senyap mereka mendukung ajaran sesat untuk menyesatkan orang Islam. Untuk menunjukkan keislamannya, Mirza Ali ini, dia menunaikan haji di Mekah. Dia ke Mekah pada tahun 1260 Hijrah. Dia ke Mekah, tak kekah danying pula. Orang kita duduk percaya orang kafir masuk Mekah, yang kedua ni anjing. Jadi nak suruh anjing jaga Mekah, bukan orang jaga. Tanggungjawab jaga Mekah ni bukannya anjing, orang Islam. Duk tunggu anjing mari, jadi kitanya jadi hamba anjing pula. Itu tanggungjawab orang Islam mempertahankan Mekah. Itu kena ingat. Itu salah faham itu. Memanglah berlaku benda-benda yang luar biasa tak dinafikan. Pernah berlaku di awal abad yang lalu ketika berlakunya kerajaan Hijaz yang menyokong British melawan Osmaniyah, menjemput Gubernur British masuk ke Mekah. Kereta dikejar oleh anjing. Itu cerita orang tua-tua. Itu berlakulah untuk mengajar orang Islam. Tapi jangan kita berperang pada ajaran Mekah ni anjing jaga, bukan kita jaga. Hinalah kita ni. Tak halangan. Memanglah diharamkan orang kafir masuk Mekah. Tapi oleh kerana dia berpura-pura sebagai orang Islam, tak boleh dihalang dia masuk Mekah. Tahun 1260 Hijrah, dan mengunjungi makam Rasulullah SAW di Madinah. Apabila pulang ke Iran, tiba-tiba dia menyebarkan ajarannya yang sesat dan menyesatkan sehingga para ulama di Iran menjadi gempar dan mendesak pemerintah pada masa itu supaya menghapuskannya. Ulama-ulama di Iran, ulama Syiah lah, Syiah Imamiyah. Jangan kata Syiah Imamiyah ni luar daripada Islam. Mereka lawan musuh Islam. Ini tak reti ni. Berlaku ni. Ustaz-ustaz ni kena faham. Kena baca habis. Jangan baca separuh. Mereka bangkit menentang pahaman Al-Babiyah. Sebagaimana mereka bangkit menentang Salman Rushdie yang menghina Nabi SAW. Sehingga mereka menawarkan hadiah berJRM siapa yang bunuh Salman Rushdie. Mana ada negara lain? Jangan cakap saja. Masalah mazhab itu cerita lain. Itu kita bincang. Bab lain. Itu masalah cabang. Mereka pegang pada asas Islam. Di mana ulama mendesak menghapuskannya kerana ia terang-terang membawa kekufuran dalam perkara etikad. Di sini ulama Sunni dan Syiah bersatu menentang Al-Babiyah ni. Tak balah. Di Iran juga ada Sunni, mazhab Syafi'i, iaitu kaum Kurdis, dan ada Sunni mazhab Hanafi yang tinggal di sempadan Afghanistan dan sempadan Pakistan. Bersatu ulama-ulama ini menentang Al-Babiyah. Bagi menghadapi tentangan para ulama, dia mengaku keluar daripada agama Islam. Oleh kerana undang-undang kebebasan beragama, nak lepaskan diri, dia isytihar dia murtad. Tempat kita ada juga orang nak lepas daripada undang, isytihar murtad. Keluar daripada Islam. Dan memutuskan hubungan dengan Al-Quran. Oleh kerana undang-undang sudah ada pengaruh sekular. Tak boleh hukum orang keluar agama. Ini undang-undang barat yang masuk dalam dunia Islam. Dia memutuskan hubungan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW dan kata-kata agama Islam. Kemudian dia mengaku menjadi Imam Mahdi. Mengaku Imam Mahdi pula. Islam pula. Tadi kata keluar daripada Islam, dia mengaku dia Imam Mahdi. Kemudian dia mendakwa dirinya lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Baik Nabi Muhammad, diri dia, dakwa. Dan ajarannya lebih baik daripada ajaran Islam. Kemudian dia mendakwa bahawa Allah menjelma di dalam dirinya. Allah masuk dalam diri dia.
Dialah yang menzahirkan makhluknya. Menzahirkan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam ke alam dunia. Para ulama di Iran menghukumnya keluar daripada agama Islam. Dan ada juga yang menyatakan dia gila. Golongan yang mengikut ajaran sesat ini mengadakan beberapa kitab yang terkandung di dalamnya ajaran Al-Babiyah. Dia karang kitab sendiri. Ini hebat, dia boleh mengarang kitab. Yang paling penting ialah kitab bernama Al-Bayan yang ditulis dalam bahasa Arab. Dia boleh menguasai bahasa Arab. Ini bahaya ni. Boleh menguasai bahasa Arab, mengarang kitab. Terkandung di dalamnya pengenalan kepada ajaran Al-Babiyah. Mereka menganggap kitab ini sebagai kitab suci. Kemudiannya kitab bernama Al-Itqan. Al-Itqan ni ada juga kitab Al-Suyuti, nama Al-Itqan fi Ulumul Quran. Ini Itqan yang betul. Imam Suyuti. Ini Itqan ada orang sesat. Ada super nama itu. Yang menyempurnakan kitab Al-Bayan. Di antara ajarannya ialah yang pertama, tidak beriman kepada hari akhirat. Hari akhirat tak ada. Sedangkan hari akhirat ni adalah rukun iman. Dia tolak rukun iman pada hari akhirat. Yang dimaksudkan dengan hari akhirat itu hanya alam rohani sahaja. Bila mati masuk alam rohani. Tak ada manusia dibangkitkan semula, tak ada. Sedangkan Quran mengatakan manusia akan dihidupkan semula. Akan tumbuh semula daging, hidup, berjasad. Bangkit balik. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Ditunjuk pada kita dalil kekuasaan Allah. Bila berlaku kemarau yang panjang, rumput yang kering, dia bakar hangus jadi abu, turun hujan, tumbuh balik. Seekor binatang yang mati, bangkai, tiba-tiba ribu juta ulat daripada seekor binatang itu. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi dia tolak percaya pada hari akhirat. Yang kedua, semua penganut, semua agama sama saja. Semua agama sama je. Betul belaka semua agama. Ini sudah sesat. Sedangkan kepada kita Islam saja betul, yang lain tak betul. Ketiga, Al-Quran tidak sesuai di zaman ini. Orang Islam dia juga terpengaruh ni. Hukum Quran dia tak sesuai di zaman ni. Ini termasuk dalam kepala setengah orang Islam yang jahil, yang tak tahu. Keempat, sembahyang sekali sahaja sebulan. Dan menafikan wuduk, tak payah wuduk. Itu kesesatan dia. 6, menafikan hukum al-qisas, hudud dan ta'zir secara sebab. Tak ada hukum qisas, tak ada hukum hudud. Tak ada hukum ta'zir sebab, tak ada. Sedangkan hukum ta'zir, hukum qisas, hudud ni ada dalam Quran. 7, menjadikan perempuan sama dengan lelaki dalam menerima pesaka. Orang kita terpengaruh juga ni. Sama pesaka lelaki puan. Kalau lelaki nak beradik-beradik perempuan, itu lain cerita lah. Tapi buat hukum baru. Sama pesaka lelaki puan. Dan Allah Ta'ala kata, lelaki sekali ganda pada perempuan. Ni buat hukum sendiri. Kalau orang tu tak mau ambil pesaka nak beradik-beradik dia, itu cerita lain. Ini buat hukum. Sama. Lawan hukum Tuhan. Para ulama di Iran pada masa itu menggesa pihak pemerintah supaya dipanggil para pengikut Al-Babiyah untuk disoal siasat. Dan dilakukan perdebatan bagi menolak kesesatan mereka. Tiba-tiba ketuanya tidak mengaku bahawa membawa ajaran. Dia tak mengaku bahawa ajaran itu. Dia tak mengaku. Tetapi dia menyembunyikan diri di rumahnya beberapa lama. Tiba pada 10 hari bulan Rabiul Awal tahun 1261 Hijrah, dia kembali semula menyebarkan ajaran sesatnya. Ada tarikh tu, dicatat. Umat Islam telah menentangnya dengan sekerah-kerahnya sehingga memaksa Shah Iran, Shah Yahya Ad-Darabi yang merentah Syirat, menahannya. Ulama paksa pemerintah Raja Iran, Shah Yahya Darabi menangkap
Tetapi dia berjaya melepaskan diri daripada penjara. Berjaya melamat diri. Mungkin ada pengikut dia. Dan melarikan diri di Asfahan. Asfahan di bandar di Iran. Di sana dia berjaya menjadi tetamu pemerintah dihadiri oleh 70 orang para ulama mengambil keputusan menghukumnya kafir. Dikepung oleh ulama. 70 orang ulama hadir di pusat pemerintahan di Asfahan, hukum dia kafir dan memberi fatwa supaya dijatuhkan hukuman bunuh kerana murtad. Ulama fatwa suruh kerajaan bunuh dia. Tetapi pemerintah memenjaranya sahaja. Sehingga Shah Nasiruddin berkuasa dan melalui Perdana Menteri Iran pada masa itu diluluskan hukuman bunuh. Naik raja baru, luluh hukum bunuh. Maka Al-Bab dijatuhkan hukuman bunuh bersama 2 orang pengikutnya. Pada 27 Sa'ban 1365 Hijrah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Kita sambung perbincangan tentang ajaran-ajaran salaf ataupun ajaran-ajaran yang sesat. Hari ini perbincangan tentang Bahaiyah ataupun Bahai. Satu agama baru yang nyata sesatnya. Ajaran ini lahir di Iran di akhir abad ke-19 Masihi. Apabila Al-Bab, pemimpin ajaran Al-Babiyah yang kita baca minggu lepas, dijatuhkan hukuman bunuh oleh kerajaan Iran. Dia telah meninggalkan 2 orang pengikut yang terkenal di kalangan penganut ajarannya, yaitu Mirza Yahya Nur yang bergelar Subuh Azal dan Mirza Hussein Ali yang bergelar Baha'u'llah. Apabila Mirza Hussein Ali yang bergelar Baha' menggantikan Mirza Yahya, dia telah membawa suatu ajaran baru. Setelah dia ditahan kerana terlibat menentang Shah Nasiruddin, Shah Iran di masa itu, di dalam tahanan dia mendakwa Tuhan menurunkan wahyu kepadanya. Dia membawa ajaran yang bertujuan untuk menyatukan semua agama. Sedangkan agama yang benar satu saja, Islam. Inna din 'indallahi Islam. Din di sisi Allah ialah Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang menuntut, yang berpegang dengan lain daripada Islam, nasihat dia ditolak, dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Maka ajaran mengatakan semua agama betul, itu sesat.
Dan dia berkata bahawa dia mendedahkan perkara yang disembunyikan oleh Nabi Isa AS. Di samping itu mengaku beriktikad kepada esanya Tuhan. Dia mengaku Tuhan itu satu saja. Tetapi memasukkan di dalam iktikadnya kepercayaan unsur batiniyah, unsur kebatinan, dan meminda hukum-hukum dengan memberi hak kepada akal, boleh menentukan halal dan haram, bukannya hukum syarak. Dalam perkara ibadat, mereka membezakan beberapa perkara. Jadi halal haram ni ikut hukum akal, macam Mu'tazilah. Mu'tazilah ya mereka yang berpegang dengan falsafah, menggunakan akal semata-mata. Jadi bab agama pun nak pakai akal. Mu'tazilah termasuk dalam ajaran yang menyeleweng. Di antara ajarannya ialah sembahyang diwajibkan kepada yang baligh secara seorang diri. Tidak ada sembahyang jamaah, melainkan sembahyang jenazah. Kiblat sembahyang ialah di mana letaknya kubur Bahar, iaitu di Aqsa, Palestin, Israel sekarang. Jelas dia mendapat perlindungan Israel. Jumlah sembahyang ialah 9 rakaat. Dalam 3 peringkat, ialah 1. Sembahyang besar, pada bila-bila masa yang dirasakan hendak sembahyang. Sesiapa yang menunaikannya tidak perlu lagi sembahyang pertengahan dan sembahyang kecil. Pakai sembahyang sekali je. Bab sembahyang pertengahan disyaratkan dalam 3 waktu, iaitu subuh, zuhur dan petang. Sesiapa yang menunaikannya tidak perlu lagi sembahyang besar dan pertengahan. Jim sembahyang kecil, yang ketiga sembahyang kecil, syaratnya mestilah waktu gelincir matahari. Sesiapa yang menunaikannya tidak perlu lagi sembahyang yang besar dan sembahyang pertengahan. Ini kesesatan dia. Sembahyang mayat mengandungi 6 takbir. Selepas sembahyang dibaca bacaan yang dimaksudkan sebanyak 19 kali. Bukan baca Fatihah, bukan baca selawat, tak. Ada bacaan dia sendiri. Sembahyang dibolehkan meninggal kepada sesiapa yang musafir atau lemah, seperti kerana sudah tua atau kerana sakit. Hukumnya seperti orang-orang perempuan yang datang haid dan nifas. Tak payah qada, tinggal. Sembahyang itu mestilah berwuduk. Maka sesiapa yang tidak boleh menggunakan air, maka cukuplah dengan menyebut nama Tuhan yang ditentukan sebanyak 5 kali. Ini semua mengaku. Puasa, ibarat puasa. Bulan di sisi mereka ialah 19 bulan, bukan 12. Mungkin dia pakai tahun Parsi, Purba, 19 bulan. Di mana yang akhirnya menjadi bulan puasa. Di akhir puasa ada hari raya, dinamakan Hari Nuruz. Dimaafkan meninggalkan puasa kerana sesiapa yang sakit, kepada sesiapa yang sakit atau musafir atau lemah dengan tidak diwajibkan qada. Tak ada qada. Mengarut. Yang ketiga, haji. Haji diwajibkan kepada orang lelaki sahaja. Orang perempuan tidak diwajibkan kepadanya menunaikan haji. Tempat menunaikan haji itu ialah tempat kediaman Bahar, bukan Mekah. Tempat buangan Bahar ketika dibuang ke Iraq, atau tempat kediamannya di Shiraz. Shiraz ini di Iran. Di situ tempat haji dia. Yang keempat, zakat. Sama seperti zakat orang Islam, tetapi tidak boleh dikumpulkan sekarang kerana tidak ada rumah keadilan. Zakat tu wajib, tapi tak kumpul, tak ada tempat nak beri zakat sekarang, kata dia. Tempat yang adil tak ada. Yang kelima, perkahwinan. Tidak dibenarkan meminang sebelum umur 15 tahun.
Semua bulan pertama tak boleh pinang. Ini ajaran bahagia. Masa di antara meminang hingga akad nikah tidak boleh melebihi 9 bulan 95 hari. Pinang tak boleh lebih masa nikah 95 hari. Kepercayaan dia. Jarak di antara akad nikah dan bertemu suami isteri tidak boleh lebih 1 hari. Tak boleh. Tak lebih 1 hari. Itu kepercayaan dia. Yang keenam, hari raya. Mereka mempunyai 5 hari raya. Banyak raya, 5 hari raya. Iaitu hari Nuruz, hari Ridwan, hari raya Ridwan, hari raya lahir Al-Bab, hari lahir Baha, hari diisyaharkan ajaran Al-Bab yang kita baca dulu. Yang ketujuh, kematian. Dikapankan mayat pada 5 helai kain sutra atau kain kapas, dan diberi pakai cincin yang bertulis dengan nama ayat yang ditentukan. 8 nama hari-hari menurut pendapat mereka. Ada nama hari untuk dia sendiri. Ialah Hari Jalal, Hari Jamal, Hari Kamal, Hari Fidal, Hari Idal, Hari Istijlal, Hari Istiqlal. Oh, sedap namanya. Bukan nama satu Ahad Isnin. Nama tu sedap tu. Tu jangan apa pelik tu ikut selalu. Setengah orang kita ni ikut pelik je. Tak ikut sesak tak sesak pun. Tambahan bunyi bahasa Arab pula. Kesembilan, kitab-kitab mereka ialah Al-Itqan. Hebat. Dia ada Al-Itqan, karangan Imam As-Suyuti. Tentang ilmu Quran. Ni lain. Ni kitab sesak, ni kitab buat bahaya. Nama Itqan juga. Majmu'atul Alwahil Mubarakah. Nama kitab. Al-Syekh Al-Ishraqat Wal-Bisharat Ad-Durrul Bahiyah, Al-Hujajul Bahiyah, Al-Faraid, dan Faslul Khitab. Nama kitab dia. Nama dalam bahasa Arab. Tapi sesaklah. Martabat. Ada martabat dalam agama dia. Mereka membahagikan orang-orang yang berpegang dengan ajaran mereka kepada beberapa martabat. 1, imam. Orang yang mengetahui perkara yang gaib tanpa wasitah. Boleh berhubung dengan Tuhan. Imam ni. Ini sesat. 2, hujjah. Orang yang menerima ilmu daripada hujjah. Jadi hujjah. Lain dengan Hujjatul Islam Al-Ghazali atau lain ni. Ni hujjah sesat ni. 3, Zul Massah. Orang yang menerima ilmu daripada hujjah. 4, abwab. Orang yang menyampaikan darjat pengikut dari imam dan hujjah. 5, da'i. Orang yang menerima cincin perjanjian daripada orang ramai dan menerima penuntut ilmu. 6, mukallaf. Orang-orang yang bersahabat dengan da'i dan tidak berhak untuk berdakwah. 7, mukmin, pengikut biasa. Bukan mukmin kafir. Ini jangan kafir, nama dia mukmin. Dakwan bohong. Di sana ada dakwan bohong dia. Bahak yang menjadi pemimpin ajaran ini telah mengaku beberapa perkara nyata bohongnya. Yang pertamanya dia mengaku sebagai orang yang ditugaskan oleh Al-Bab. Kemudian dia mengaku menjadi Imam Mahdi. Kemudian mengaku menjadi Nabi secara khusus. Kemudian dia mengaku menjadi Nabi secara umum. Kemudian mengaku menjadi martabat ketuhanan. Dan dialah yang Allah yang menjadi Allah di bumi. Dia buat Allah pula di bumi. Allah ada banyak pula dah. Allah di langit, Allah di bumi. Ini semua bohong. Allah satu saja.
Dua, mendakwa bahawa orang-orang yang menjadi imam dalam ajarannya mendapat limpah ilahi dan nur Allah. Dan orang-orang yang menjadi mahdi dan imam-imam selepasnya mencapai martabat maksum, bersih daripada dosa. Penentangan. Apabila ternyata kesesatannya, maka umat Islam di seluruh pelosok dunia telah menentangnya dengan sekeras-kerasnya. Pemimpin dan pengikutnya menerima tindakan keras oleh pemerintah Iran. Pemerintah Iran yang Syiah pun menentang. Sebab Syiah Iran ni Syiah bagaimana Imamiyah, Islam. Jadi jangan kita campur aduk dengan hak yang sesat-sesat ni. Ni hak setengah sesat tu tak tahu hak sesat ni lain. Ni lain, hak rakyat lain. Dalam 1% saja yang sesat, tak siapa dah sekarang ni. Jadi hak ni duduk sebarnya. Ini semua kerja mereka. Kerja mereka dan tutup mereka. Dan banyak ustaz-ustaz kita yang tak baca. Duduk dengar ada yang mengarut. Memanglah ada yang mengarut tu. So, pemimpin dan pengikut menerima tindakan yang keras oleh pemerintah Iran dan Khilafah Utsmaniyah. Termasuk kerajaan Utsmaniyah di Turki. Iran menentang, sama. Dan dibuang daerah di atas desakan dan kesadaran masyarakat Islam, sehingga memaksa ketuanya berpindah ke Eropah dan Amerika. Eropah melindungi dia, Amerika melindungi dia. Dan akhirnya berusaha balik ke Haifa, Palestin untuk dijadikan markas dengan memindahkan Baitul Bab, Maya Al-Bab untuk dikebumikan di situ dan menyebar ajarannya ke merata tempat. Israel melindungi dia di Haifa. Sekarang ada pusat di Haifa, Israel. Ini kerja Israel apa ni? Israel dengan Amerika dan sekutu-sekutu dia. Tujuan lawan orang Islam dari segi pemikiran. Walaupun ajaran sesat ini mendapat tentangan hebat daripada umat Islam, tetapi mereka mendapat perlindungan penjajah Inggeris. Setelah jatuhnya kerajaan Utsmaniyah selepas Perang Dunia yang Pertama, di mana General Allenby, Allenby adalah General British yang mengetuai tentera berikat menentang Utsmaniyah. General Allenby. British, Perancis dan Barat menjatuhkan Utsmaniyah. Di mana General Allenby ni ada cerita dia bila dia masuk ke Palestin dan masuk ke Syria, dia ziarah kubur Salahuddin Al-Ayyubi dan kata, "Wahai Salahuddin, aku mari dah." Dia mati dah. Sebab Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan salib kan. Aku mari dah. Mari dah. Bangga dia. Di mana General Allenby yang menjadi pemerintah Inggeris di Palestin telah mengadakan lawatan hormat kepada ketua agama Bahai yang berada di Haifa di Palestin masa itu dengan arahan kerajaan Inggeris, kerajaan British, dan mengundikan kepada pingat Raja Inggeris, Sir pingat atau apa pingat Lord apalah, Inggeris beri pingat pada dia. Ni terang dan nyata bahawa penyebaran ajaran Bahai mendapat sokongan musuh-musuh Islam dari kalangan Kristian dan Yahudi dengan tujuan mengganggu umat Islam dari dalam dengan cara menimbulkan masalah-masalah akidah, perkara-perkara syariat yang menjejaskan akidah. Di antara buktinya ialah penyebaran teori menolak hadis yang dilakukan oleh Rashad Khalifah yang diketahui akhirnya sebagai pengikut agama Bahai. Pengikut dia Kasih Ahmad sini. Akan timbul lagi perkara-perkara lain yang sengaja dia ada-adakan supaya orang Islam yang jahil dan tidak berminat untuk mengaji agama mudah terpengaruh dengannya. Ajaran babi Bahai juga berpecah pada beberapa mazhab selepas binasanya ketua besar mereka. Menurut kajian mereka mempunyai 5 mazhab. 5 mazhab dia. Iaitu Azaliyah, pengikut Subuh Azal, Mirza Yahya Nur. 2 Bahaiyah, pengikut Bahaullah, Mirza Husin Ali. 3 Khalis, pengikut Al-Bab. 4 Babi Bahai Abbasi, pengikut Abdul Bahab, Abbas Afandi. 5 Nafidun, pengikut Mirza Muhammad Ali. Pengikut dia. Dia tersebar seluruh dunia. Dan puak-puak ni kaya. Kaya kerana British, Amerika
memberi kebebasan kepada dia untuk ekonomi, untuk meniaga. Kekayaan, kumpul kekayaan, tujuannya untuk lawan Islam. Nampak zahirnya macam Islam, tetapi mereka adalah bukan Islam, yang berpura-pura Islam, membawa ajaran sesat, dilindungi oleh kuasa-kuasa barat. Wallahu a'lam.